Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Siti Nurmursyida binti Muhammad Al-Ghazali. Nombor matrik 050620. Okey, saya dan sahabat saya akan membentangkan tajuk tugasan ayat ahkam, iaitu yang bertajuk adab meminta izin dan ziarah. Okey, saya akan membacakan surah An-Nur ayat 27 hingga 29. Okey, Allah berfirman, terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu, supaya kamu beringat, yakni mematuhi cara dan peraturan yang sopan itu. Maka sekiranya kamu tidak mendapati sesiapa yang berhak memberi izin, maka janganlah masuk ke dalam rumah itu sehingga kamu diberi izin. Dan jika dikatakan kepada kamu baliklah, maka hendaklah kamu berundur balik. Cara yang demikian adalah lebih suci bagi kamu, dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Tidaklah menjadi salah kamu memasuki dengan tidak meminta izin mana-mana rumah yang tidak didiami orang yang ada keperluan kamu padanya. Dan ingatlah Allah mengetahui akan apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Okey, mari kita pergi pula kepada makna setiap kalimah. Okey, yang pertama, tasta'nisu, iaitu meminta izin. Menurut Az-Zajjaj, tasta'nisu dalam bahasa adalah tasta'zanu, yang bermaksud meminta izin, dan makna ini juga dipakai dalam tafsir. Makna asal tasta'nisu ialah mencari ketenangan hati dengan sesuatu, iaitu untuk ketenteraman jiwa, ketenangan hati dan lenyapnya kesepian diri. Yang kedua adalah ahliha. Yang dimaksudkan dengan ahliha ialah para penghuni rumah yang mendiami rumah itu kerana rumah itu milik mereka. Okey, Al-Alusi berkata, yang dimaksudkan dengan keharusan meminta izin untuk memasuki rumah itu ialah rumah yang berkaitan dengan penghuninya, yakni bukan rumah yang kamu duduki. Okey, yang ketiga, zalikum khairul lakum. Kata isyarat yang ditujukan kepada hal meminta izin dan memberi salam. Maka maknanya ialah masuknya kamu ke suatu rumah yang bukan rumahmu dengan disertai meminta izin dan memberi salam adalah lebih baik bagimu daripada menyelinap masuk ke rumah orang tanpa izin dan masuk secara tiba-tiba tanpa memberi salam. Okey, yang keempat, la'allakum tazakkarun, yang bermaksud agar kamu mengambil pelajaran dan selalu ingat serta bertindak menurut adab dan sopan satu yang luhur. Okey, ayat yang kelima, azka lakum, bermaksud lebih bersih dan lebih mulia bagi dirimu serta lebih baik daripada mendesak-desak untuk diperbolehkan masuk dan membangkang, yakni menolak untuk pergi lalu tetap berdiri di muka pintu. Maka kembali, yakni pergi dalam hal ini adalah lebih mulia dan lebih bersih bagi orang yang berakal dan berfikiran hebat. Okey, kalimah yang keenam, junahun, yang bermaksud dosa dan hukuman berat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bih, dan kamu pula tidak terkira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya, dalam surah Al-Ahzab ayat 5. Okey, kalimah yang ketujuh, ghairu maskunatin, yang dimaksudkan dengannya ialah rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang dimaksudkan bagi kepentingan umum, bukan untuk didiami seperti bilik mandi, kedai-kedai dan sebagainya. Okey, dan ayat yang ke-8, iaitu mata'ul lakum, dari segi bahasa dikenakan secara umum kepada segala sesuatu yang memberi manfaat. Maka kalimah ini bermaksud yang di dalamnya ada kemanfaatan bagimu, seperti berteduh dari terik matahari, atau menunggang binatang tunggangan, atau menyimpan barang dagangan untuk lain-lain. Maka mata'un di sini bermaksud ada manfaat atau keperluan bagimu. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan adab meminta izin dan ziarah. Okey, hukum pertama, adakah memberi salam itu sebelum atau sesudah meminta izin? Okey, jawapannya secara zahirnya di dalam ayat Al-Quran itu menunjukkan bahawa didahulukannya meminta izin sebelum memberi salam. Demikianlah yang zahir menurut sebahagian ulama. Akan tetapi jumhur ahli fiqh mengatakan bahawa memberi salam harus didahulukan sebelum meminta izin, seperti dalam
sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu qabla al-kalam, yang bermaksud memberi salam sebelum berbicara. Okey, hujah jumhur ahli fiqh mengenai soalan tadi, mereka berhujah dengan sebuah hadis yang mana menceritakan tentang seorang lelaki dari kabilah Bani Amir meminta izin masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di dalam rumah. Lelaki itu berkata, "Apakah aku boleh masuk?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pembantunya, "Keluarlah menemui tetamu itu, ajarkanlah kepadanya cara meminta izin. Katakan kepadanya, Assalamualaikum, apakah aku boleh masuk?" Okey, hujah yang kedua, mereka berhujah dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang orang yang berminta izin sebelum memberi salam. La yu'zana qabla salam, yang bermaksud ia tidak diberi izin sebelum ia memberi salam. Okey, hukum kedua, berapa kalikah meminta izin? Okey, ayat suci yang berkaitan tidak menjelaskan berapa kali seorang tetamu harus meminta izin. Zahir ayat menunjukkan bahawasanya barang siapa meminta izin lalu dia diberi izin, maka dia boleh masuk. Kalau dia tidak memperoleh jawapan, maka hendaklah dia pulang. Namun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawasanya meminta izin itu dilakukan sehingga 3 kali, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai satu hadis marfu' bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud meminta izin iaitu 3 kali. Dengan permintaan izin yang pertama, para penghuni rumah itu mendengarkan. Okey, dengan permintaan izin kedua, mereka mencari tahu tentang siapakah yang datang, dan dengan permintaan ketiga, mereka memberi izin atau menolak. Okey, hukum ketiga, apakah hikmah terkandung dalam memberikan jawapan atas permintaan izin? Hikmahnya disimpulkan dalam apa yang dinyatakan oleh Subhanahu Ta'ala dengan firman-Nya, "Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunah." Okey, yang bermaksud tidak berdosa terhadap anda untuk memasuki rumah yang tidak bersedia untuk didiami. Okey, firman Allah ini menunjukkan bahawa apa yang dilarang masuk ke dalam rumah adalah status rumah itu adalah rumah yang didiami, kerana orang yang memecah masuk rumah tanpa meminta izin tidak melihat kemungkinan dia akan melihat alat kelamin orang atau perkara yang haram baginya untuk melihatnya. Mungkin kebetulan lelaki itu, yakni penghuni rumah, berada di tempat tidur dengan isterinya. Maka tetamu yang masuk melihat mereka berdua yang tentunya bertentangan dengan adab sosial, yakni etika yang diajarkan oleh Islam. Okey, hukum yang keempat, adakah wajib meminta izin daripada saudara muhrim? Okey, jawapannya termasuk adab mulia, yakni etika bahawa seseorang juga meminta izin ketika masuk kepada saudara muhrim. Menurut riwayat bahawa seorang lelaki bertanya kepada Nabi, "Haruskah saya meminta izin ibunya?" Nabi SAW menjawab, "Ya." Lelaki itu berkata, "Ibu saya tidak mempunyai pembantu selain daripada saya. Adakah saya harus meminta izin kepadanya setiap kali saya mahu masuk kepadanya?" Nabi SAW berkata, "Adakah kamu suka melihat ibumu telanjang?" Lelaki itu berkata, "Tidak." Kemudian Nabi berkata, "Oleh itu mintalah izin kepadanya." Al-Fakhr Razi berkata, "Ketahuilah bahawa walaupun dada, kaki dan seterusnya anggota adalah anggota badan dan saudara mara wanita yang muhrim." Okey, hukum yang kelima, adakah meminta izin dan salam wajib bagi orang yang masuk? Okey, jawapannya ialah menunjukkan bahawa seseorang sebelum memasuki rumah mesti meminta izin terlebih dahulu dan bertanya khabar. Jumhur para ulama fiqh semuanya berpendapat demikian. Hanya mereka yang tidak berada dalam kedudukan yang sama, meminta izin adalah wajib, sementara salam adalah mustahab, yakni disukai dan disarankan. Ini kerana meminta izin fungsi untuk mencegah mata sehingga tidak mengalihkan pandangan ke arah alat kelamin orang. Dan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang bermaksud perintah untuk meminta izin hanya untuk keperluan mata. Oleh itu meminta izin adalah wajib. Adapun memberi salam fungsinya adalah untuk memupuk cinta dan akrab seperti yang dikatakan oleh Nabi yang bermaksud, "Apakah saya ingin menunjukkan sesuatu kepada anda bahawa apabila anda melakukannya anda saling mencintai?" Okey, hulurkan salam di antara kamu. Oleh itu memberi salam adalah mandu, yakni sunat. Al-Quran merujuknya di banyak tempat, antara lain dalam firman Allah Subhanahu Ta'ala yang bermaksud, "Ketika anda memasuki rumah, biarkan salam untuk jiran anda."
yaitu penghuni rumah dan orang-orang yang ada di sana dengan benar. Salam dari sisi Allah, iaitu salam yang diberkati lagi baik. Okey, sekian itu saja daripada pembatangan saya. Saya serahkan hukum syariah seterusnya kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nuraudah Syadri binti Syahad, nombor metrik 050370. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan daripada kawan saya. Hukum yang keenam ialah tentang bagaimanakah cara tetamu berdiri di muka pintu. Di antara adab yang disyariatkan oleh Islam dalam meminta izin ialah tetamu tidak boleh menghadapkan wajahnya ke arah muka pintu, melainkan dia harus memalingkan wajahnya ke arah kanan atau kiri dari pintu. Sesungguhnya apabila Nabi Muhammad SAW mendatangi rumah suatu kaum, baginda tidak berdiri dengan menghadapkan wajahnya ke arah pintu. Sebaliknya, baginda berdiri di sudut kanan atau kiri dari pintu. Lalu baginda mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Hal ini kerana rumah-rumah pada zaman tersebut tidak dilindungi oleh pagar. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Ubadah, beliau berkata, aku datang kepada Nabi SAW ketika baginda sedang berada di rumahnya. Aku berdiri menghadap pintu dan meminta izin, lalu baginda memberi isyarat kepadaku supaya menjauh. Baginda berkata, apakah meminta izin bagi keperluan mata? Adab kesopanan semacam ini seharusnya dipegang oleh orang Muslim pada zaman kita ini, kerana rumah-rumah yang sekalipun pintunya tertutup, namun orang yang mengetuknya dengan menghadapkan wajahnya ke arah pintu, berkemungkinan apabila pintunya dibuka, pandangan matanya jatuh kepada sesuatu yang tidak boleh dilihat atau kepada sesuatu yang penghuni rumah tidak ingin dia melihatnya. Seterusnya ialah hukum yang ketujuh. Adakah wanita dan orang buta juga wajib meminta izin? Jelas sekali bahawa meminta izin adalah wajib ke atas setiap pedagang, sama ada lelaki maupun wanita, serta sama ada dia dapat melihat ataupun buta. Para ulama berpendapat sedemikian kerana terdapat aurat yang boleh ditangkap oleh telinga. Oleh itu, masuknya seorang buta dalam rumah orang lain tanpa meminta izin dapat mengganggu penghuni rumah, kerana berkemungkinan orang yang masuk itu mendengar pembicaraan yang terjadi antara seorang dari penghuni rumah tersebut dengan isterinya. Sabda Nabi Muhammad SAW, meminta izin itu diadakan hanya untuk memelihara pandangan mata. Perkara ini diertikan sebagai hal yang ghalib, lazim dan tidak dimaksudkan sebagai pembatasan. Az-Zamakhsyari telah berkata dalam kitab tafsirnya yang berjudul Al-Kashaf, meminta izin itu disyariatkan dengan tujuan agar orang yang memasuki rumah orang lain itu tidak mengetahui hal-hal yang biasanya ditutupi oleh orang terhadap orang lain dan menjaganya supaya tidak diketahui oleh sesiapa pun. Oleh itu, hukum meminta izin tidak disyariatkan sekadar untuk mengelakkan seseorang daripada melihat aurat orang lain, tetapi juga supaya mata tetamu tidak melihat hal-hal yang tidak dibenarkannya untuk melihat. Hikmah pensyariatan hukum meminta izin ini tertakluk kepada lelaki dan wanita. Oleh itu, para ulama mengatakan bahawa pengutaraan seruan dengan menggunakan kata ganti penghubung alladhi dalam lafaz ya ayyuhalladzina amanu membawa maksud seruan itu untuk sebahagian besar lelaki dan wanita, sebagaimana yang sering ditemui pada ayat perintah dan larangan dalam Al-Quran yang dimulakan dengan seruan sedemikian. Tetapi alladzina amanu juga membawa maksud pensifatan sehingga seruan tersebut bermaksud wahai orang-orang yang melukiskan dirinya dengan sifat iman. Dalam hal ini, kesemua lelaki dan wanita termasuk dalam hukum keharusan meminta izin. Sebagai dalil bahawa wanita juga harus meminta izin adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Ummu Iyas bahawa beliau berkata,
Aku termasuk dalam rombongan 4 orang wanita yang meminta izin untuk masuk kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Aku berkata, bolehkah kami masuk? Lalu Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, tidak. Lalu seorang dari lainnya dari rombongan kami itu berkata, Assalamualaikum, bolehkah kami masuk? Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, masuklah kalian. Kemudian beliau membaca sepotong ayat daripada surah An-Nur ayat 27. Ini membuktikan bahawa wanita juga harus meminta izin sama seperti lelaki. Seterusnya, hukum yang ke-8 iaitu keadaan apakah yang membenarkan seseorang itu untuk memasuki rumah tanpa izin. Jelas sekali bahawa larangan memasuki rumah tanpa izin berlaku untuk setiap waktu dan keadaan. Tetapi dikecualikan daripadanya perkara-perkara yang diharuskan ketika darurat, iaitu keadaan-keadaan terpaksa apabila terjadi sesuatu keadaan cemas dalam rumah itu seperti kebakaran, rompakan atau berlaku perbuatan mungkar. Maka orang yang mengetahui hal-hal tersebut dibenarkan untuk memasuki rumah itu tanpa izin penghuninya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Fakhrul Razi dalam kitab tafsirnya yang masyhur. Hukum yang ke-9 pula ialah, adakah kanak-kanak di bawah umur juga wajib meminta izin? Hukum-hukum yang berkaitan dengan meminta izin tertakluk khusus untuk orang yang telah baligh, sama ada lelaki maupun wanita. Adapun kanak-kanak di bawah tahun tidak ditahlifkan dengan kewajipan syariat ini. Mereka tidak dilarang kerana mereka belum mengetahui persoalan-persoalan tentang aurat serta mengenai perihal hubungan seksual. Justeru, mereka dibenarkan untuk masuk tanpa izin sehingga mereka mencapai usia dewasa iaitu baligh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 59. Terdapat 3 waktu dalam sehari yang diwajibkan ke atas kanak-kanak untuk meminta izin, iaitu pada waktu fajar, tengah hari dan malam selepas isyak. Hukum yang terakhir iaitu hukum yang ke-10. Apakah hukum apabila seseorang melihat ke rumah orang lain tanpa izin? Para ulama fiqh berselisih mengenai suatu masalah yang amat penting berhubung dengan penglihatan, iaitu sekiranya salah seorang penghuni rumah melihat seseorang sedang mengintip rumah mereka dari lubang pintu, lalu salah seorang dari penghuni rumah itu menusuk mata pengintip itu sehingga mata itu terkucil, adakah harus dijatuhkan qisas terhadap pelakunya dan bagaimanakah hukumnya? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahawa hilangnya mata itu adalah hadar dan tidak qisas dan tiada qisas bagi pelakunya. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pula berpendapat bahawa perbuatan itu adalah suatu kejahatan serta pelakunya diwajibkan membayar diat atau dikenakan qisas. Hujah mazhab Syafi'i dan Hanbali ialah, yang pertama, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, barang siapa mengintip rumah orang lain lalu mereka, penghuni rumah itu, mencungkil matanya, maka matanya itu terbuang sia-sia. Hadis yang kedua pula ialah yang diriwayatkan daripada Sahl bin Sa'd bahawa beliau berkata, seorang lelaki pernah menjenguk satu kamar dari kamar-kamar Rasulullah SAW ketika beliau menggaru kepalanya menggunakan alat pengukur kepala yang diperbuat daripada besi. Rasulullah SAW berkata, jika aku tahu bahawa kamu melihat ke dalam kamar aku, nescaya aku akan menusuk matamu dengan alat pengukur ini. Hukum meminta izin itu diadakan berhubung dengan masalah penglihatan. Hujah mazhab Maliki dan Hanafi pula ialah, yang pertama, lafaz umum yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 45. Menurut hukum tersebut, orang yang melakukan perbuatan seperti yang dinyatakan dalam ayat tersebut, maka dia telah melakukan kejahatan. Oleh itu, dia akan dikenakan hukuman qisas sekiranya dia melakukannya dengan sengaja dan dia harus membayar diat sekiranya dia tidak sengaja. Yang kedua, mereka berhujah dengan ijma' ulama' bahawa
barang siapa yang memasuki sesebuah rumah tanpa izin penghuninya, kemudian salah seorang penghuni rumah menyerang orang itu dengan mencungkil matanya, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu kejahatan dan diharuskan hukum qisas. Mereka berpegang memasuki rumah orang lain dan melihat apa yang ada di dalam rumah itu tidak memberi hak kepada penghuni rumah untuk mencungkil mata orang yang masuk itu. Maka tidak dibenarkan mencungkil mata orang yang hanya sekadar melihat ke dalam rumah dengan mengintip melalui lubang di sebelah pintu. Yang ketiga, mereka mentakwil hadis yang digunakan sebagai dalil oleh mazhab Syafi'i dan Hambali dengan sedemikian. Barang siapa memasuki rumah suatu kaum dan melihat kepada apa-apa yang dipandang hormat oleh penghuni rumah serta melihat wanita-wanita yang berada di dalam rumah, kemudian dilarang tetapi dia tidak mempedulikannya, bahkan dia melawan dan menyerang. Kemudian matanya dicungkil oleh penghuni rumah kerana dia melawan dan menyerang, maka cungkilan mata itu tiada qisas kerana dalam hal ini orang tersebut dianggap zalim. Abu Bakar Ar-Razi, iaitu salah seorang ulama fiqh mazhab Hanafi, berkata, para ulama fiqh berselisih pendapat tentang zahir hadis tersebut. Hadis tersebut termasuk dalam golongan hadis-hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tidak dapat diterima ataupun ditolak kerana hadis itu berkaitan dengan usul prinsip hidup. Hadis yang sama seperti itu antara lainnya ialah hadis tentang anak zina tidak dapat masuk ke dalam syurga, dan hadis tentang barang siapa yang memandikan mayat, dia hendaklah mandi, dan barang siapa yang mengangkatnya, dia hendaklah berwudu. Tidak terdapat pertentangan dalam masalah seandainya orang itu memasuki rumah orang lain tanpa izinnya kemudian dicungkil matanya, kerana orang yang mencungkil mata itu bertanggungjawab atas perbuatannya dan hukuman qisas dijatuhkan terhadapnya. Fakhrul Razi, iaitu salah seorang ulama mazhab fiqh Syafi'i pula, berkata dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Kabir, ketahuilah bahawa berpegang dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 45, iaitu mata dibalas mata, dalam masalah ini adalah lemah. Adapun pendapat mereka dari mazhab Hanafi bahawa sekiranya seseorang masuk ke dalam rumah tanpa izin, tidak dibenarkan dicungkil matanya, maka demikian juga halnya apabila orang itu melihat ke dalam rumah. Kami dapat membalas jawapan bahawasanya perbezaan antara dua perkara tersebut adalah jelas kerana sekiranya seseorang itu memasuki rumah tanpa izin, para penghuni rumah akan mengetahui kemasukannya dan akan berwaspada terhadapnya serta menyembunyikan diri daripadanya. Sebaliknya, sekiranya dia melihat atau mengintip ke dalam rumah, kemungkinan para penghuni tidak mengetahui perbuatan orang itu sehingga dia dapat melihat sesuatu yang dia tidak boleh melihatnya. Justeru tidak akan terjatuh dari hukum syariat. Dalam hal ini, perbuatan terhadap orang itu diperkeraskan untuk menutup kefasikan ataupun kerosakan moral. Pendapat kami, iaitu pengarang kitab, pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i dan Hambali lebih kukuh kerana kuatnya hujah dan dalil mereka. Wallahu a'lam. Seterusnya ialah pengajaran yang diperoleh dari ayat ini. Terdapat 8 pengajaran. Yang pertama, kewajipan meminta izin untuk memasuki rumah orang lain. Yang kedua, larangan masuk ke dalam rumah orang lain apabila di rumahnya tiada orang. Yang ketiga, kewajipan kembali bagi tetamu sekiranya dia tidak mendapat izin untuk memasuki rumah. Yang keempat, memberi salam disyariatkan bagi tetamu yang berkunjung kerana salam termasuk dalam salah satu syiar Islam. Yang kelima, tidak dibenarkan bagi seseorang itu melihat kepada aurat orang lain. Yang keenam pula ialah tidak berdosa bagi seseorang untuk memasuki rumah-rumah yang tidak disediakan untuk didiami. Yang ketujuh, kewajipan seorang Muslim memelihara kehormatan diri saudara Muslimnya. Justeru, dia tidak boleh mengganggu atau menyakiti hati saudaranya.
baik yang berkaitan dengan dirinya atau hartanya. Yang terakhir sekali iaitu yang ke-8, adab-adab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi kesucian bagi masyarakat dan individu. Sekian saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.